أسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ نجم محمد وعلى السلام. وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Mana lagi dua orang? Kenapa? Dua orang sekali. Kat mana berhenti tu? Al-khabaru as-sadiqu. Itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif wal khabaru as-sadiqu ala naw'aini ahadahuma al-khabarul mutawatir ats-tsabitu ala al-sanati kaumin la yutasawwaru
Ta ke? Tengok makna tu. Ta ke? Tawatu'uhum. Betul? Ta ke? Betul? Padang bahasa Amerika. La yutasawwaru tawatu'uhum alal kizbi bermula khabar yang sadiq itu terbahagi ia atas dua bahagi. Salah satu daripada keduanya itu khabar mutawatir, iaitu atas lidah beberapa kaum yang tiada dapat terupa muafakat mereka itu atas dustanya. Baik, kata dia, bermula khabar yang sadiq itu, yakni riwayat yang benar itu. Ini dia nak cerita ni tentang punca hukum. Kita nak mengambil sesuatu dalil untuk dijadikan sumber hukum, maka di sana kita perlu kepada lihat akan Quran. Tak ada dalam Quran, dalam hadis. Tak ada dalam hadis, dalam pengamalan sahabat radhiyallahu anhum. Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi kalau kita nak lihat, yang pertama ni mestilah dalam khabar yang sadiq. Maka khabar yang sadiq itu, ini khabar yang benar. Khabar yang sadiq itu khabar yang benar, pendapat yang benar. Terbagi ia atas dua bahagi. Salah satu daripada keduanya itu ialah khabar mutawatir. Khabar mutawatir, iaitu atas lidah, iaitu makna khabar mutawatir ni atas lidah, yakni riwayat ataupun pendapat yang diambil daripada ucapan beberapa kaum, ini beberapa orang yang tiada dapat terupa, yang tak dapat kita nak tolak muafakat mereka itu atas dustanya. Tak terupa pada akal yang mereka ni adalah orang-orang yang membohongi, yang mendustakan. Maknanya khabar mutawatir itu ialah khabar yang diriwayatkan oleh orang-orang yang soleh, yang benar lidahnya, tak buat dosa besar, tak buat dosa kecil, yang kuat ingatannya. Dan mereka itu pula ramai, bukan sedikit, di mana tak dapatlah akal terfikir yang mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Itu maksud kata khabar mutawatir. Baik, habis. Wa huwa mujibun lil ilmi ad-daruri kal ilmi bil mulukil khaliyati.
fil azminatil madiyati. Aku dah tulis sambung. Wal buldani tsaniyati. Dan iaitu khabar yang mutawatir itu mewajibkan bagi ilmu yang daruri, iaitu ilmu yang mudah dipaham, yang tak dapat kita nak, yang tak perlu kita fikir dengan fikir yang panjang. Dengar ya, tulis faham, dan tulislah kita berpegang. Iaitu pengetahuan yang tiada berkehendak kepada tilik, yakni kepada fikir yang panjang, yang perlu pada dalil-dalil, dan usaha, yakni yang perlu pula kepada nak beristihad. Seperti ketahui kita dengan beberapa raja-raja yang dahulu, seperti kerajaan Nabi Sulaiman dan Zulkarnain pada masa yang telah beberapa tahun dan beberapa bulan dan beberapa hari, dan beberapa negeri yang jauh-jauh seperti negeri Rom dan Syam dan Baghdad dan lainnya. Maka adalah segala yang tersebut itu ilmu yang putus, lagi nyata adanya, tiada dapat dusta lagi. Titik. Baik, dia kata apa? Dan iaitu khabar yang mutawatir itu mewajibkan bagi ilmu yang daruri. Maknanya tiap-tiap khabar mutawatir itu akan menjadi satu hukum yang wajib dalam ilmu yang daruri, ilmu yang mudah dipaham, seperti hukum-hukum syarak, iaitu pengetahuan yang tidak berkehendak kepada tilik dan usaha, ini kepada fikir yang panjang dan perlu kepada mencari dalil, dan usaha ini beristihad. Seperti ketahui kita dengan beberapa raja-raja yang dahulu, seperti kerajaan Nabi Sulaiman, ya, seperti kisah-kisah Nabi Sulaiman dan kisah-kisah Zulkarnain. Ya, kisah-kisah itu mudah dipaham. Ya, kisah-kisah itu mudah dipaham, diceritakan dalam Quran. Maka kisah-kisah itu tak perlu, tak berhajat kepada dalil untuk dipahami. Pada masa yang telah beberapa tahun, dan beberapa bulan, dan beberapa hari, dan beberapa negeri yang jauh-jauh. Walaupun berlaku pada negeri-negeri yang jauh, tapi kita boleh faham, kerana dia perkara yang daruri, perkara yang mudah dipaham. Daruri maknanya mudah. Seperti negeri Rom seperti negeri Rom dan Syam. Mana Syam ni? Syam ni Syria. Dulu Syam ni besar. Dulu Syam ni besar. Palestin tu dulu termasuk dalam Syam.
Palestin, Lebanon, dia termasuk dalam Syam, Jordan, Syam ni. Syam ni bukan yang kecil, dan Nabi kata negeri Syam antara negara yang dirahmati Allah. Di sana terdapat ramai wali-wali abdal. Dalam negeri Syam ni ada 40 orang wali abdal. Katanya lah, kata Tok Guru saya dulu, di negeri Syam ni banyak terdapat wali-wali abdal. Katanya sampai 40 orang, wallahu a'lam. Hari ini disebut sebagai Syria. Ibu negerinya Damsyik. Orang putih sebut Damaskus. Baik, habis. Dan Baghdad di mana? Baghdad di mana? Pulau Pinang. Baghdad Pulau Pinang. Jadi Baghdad mana? Berak. Irak. Kan Berak. Berak kawan kita. Irak. Suatu masa dulu Baghdad ni pernah digelarkan sebagai Madinatul Ilm, bandar ilmu. Ya, negara tempat keluar banyak cerdik pandai agamawan. Dulu ni ada banyak, antaranya Baghdad, Asfahan dan sebagainya. Baik, habis. Dan lainnya. Maka adalah segala yang tersebut itu ilmu yang putus, ilmu yang qat'i. Ilmu yang putus ini ilmu yang telah ditetapkan, lagi nyata adanya, tidak dapat dusta lagi. Mengenai Nabi Sulaiman, dia kata dia tak dapat didusta lagi. Baik, habis. Dan bahagi yang kedua, itu makna kata Syekh wan naw'u tsani khabarur rasuli al muayyadu bil mu'jizati. Dan bahagi yang kedua khabar rasul. Yang pertama tadi khabar dari Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman dari Al-Quran. Kisah Zulkarnain dari Al-Quran. Yang keduanya khabar Rasul. Yang diputuskan dengan mukjizat. Yani khabar yang keluar daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan benarnya itu dengan perkara yang mencarikan bagi adat. Apa maksud mencarikan bagi adat? Mencarikan bagi adat maknanya yang melawani pada adat kebiasaan. Itu makna kata mencarikan adat, yakni yang melawani pada adat kebiasaan. Biasanya tak boleh berlaku, tapi dia berlaku. Itu kata mukjizat. Mukjizat ni bukan benda yang tak masuk akal. Perlu kita faham, mukjizat ni bukan perkara yang tak masuk akal. Benda yang berlaku yang tak masuk akal, bukan begitu, tidak.
Mukjizat ni perkara yang melawani pada adat, tapi boleh masuk akal. Karena benda itu harus pada hak Allah Ta'ala pada menjadikannya. Tapi berlakunya itu at one. Ya. Masa tu orang tak nak buat, tapi Nabi dah buat. Contohnya apa dia? Nabi Sulaiman terbang di angkasa. Nabi Sulaiman terbang di angkasa. Lagi apa? Tangan Nabi keluar air. Itu nama dia mukjizat. Mukjizat ni maksudnya apa mukjizat? Perkara yang melemahkan musuh. Ajaza maknanya maknanya lemah. Perkara yang ada pada Nabi dan Rasul yang melemahkan musuh pada mengalahkannya. Musuh tak boleh nak mengalahkan Nabi dan Rasul, sebab ada mukjizatnya. Perkara yang mengalahkan, perkara yang melemahkan, yang melemahkan musuh daripada mengalahkan Nabi dan Rasul. Itu nama dia mukjizat. Perkara yang mencarikan adat, menunjukkan akan benar ia pesuruh Allah. Ini menunjukkan mukjizat itu adalah kebenaran seseorang itu adalah pesuruh Allah. Wa huwa mujibun lil ilmi wal istidlali wal ilmi ats-tsabiti. Apa kita nampak yudahi wal ilmi tsabiti bihi yudahi al ilma tsabita bid darurati. Itu huruf apa dah tak nampak. Tengok makna tu. Apa makna dia? Terpadang habis. Dia tak lama sangat dah. Apa dia tulis? Adik apa? Nampak? Tak, saya lama tak nampak baris. Tak nampak tulis. Tak nampak tu titik ke apa tu. Saya tengok. Betul lah.
Ya tu titik ni salah tu. Fil yaqni nah. Titik tu banyak sangat jadi terpadam sambung. Baik, baca dia hiyal ilmi tsabita. Saya tengok dulu. Wal ilmi tsabiti bihi yudha hiyal ilma as-sabita bid-darurati fil yaqni. Gitu. Was-sabati. Sa tu tu sa. Was-sabati. Dan iaitu khabar Rasulullah itu mewajibkan bagi pengetahuan yang bangsa mengambil dalil, yakni dengan tilik pada dalil titik. Dan yang demikian itu seperti dikatanya ini khabar orang yang sabit. Apa maksud sabit? Yang sungguh. Sabit maknanya yang sungguh, yang benar. Pesuruhan. Sungguh dia ni seorang rasul, pesuruh Allah dengan mukjizat, yakni yang dikurniakan mukjizat oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka tiap-tiap khabar yang sabit dengan mukjizat, maka adalah khabar sabit sadiq qat'an. Mana khabar yang sungguh, yang benar lagi putus. Khabar sabit sadiq qat'an mana khabar yang sungguh, yang benar lagi putus. Maka hasil ilmu kita akan khabarnya itu sadiq qat'an, benar lagi putus. Mana kata putus ni tak dapat dia tolak lagi, tak dapat dia sanggah lagi. Termasuk kata qat'an. Dan ilmu yang sabit dengan khabar Rasul itu menyerupa dengan ilmu yang sabit dengan daruri pada yakinnya dan pada tetapnya. Yakni khabar Rasul dan khabar mutawatir itu keduanya hasil yakin dan jazam dan putus. Putus mana tak dapat disanggah lagi. Dan hanya perceraian antara keduanya itu bahwasanya ilmu yang hasil daripada khabar Rasul itu iaitu tiada hasil melainkan bagi orang yang ahlul istidlal. Dan ilmu yang hasil daripada khabar mutawatir itu tiada disyaratkan baginya al-istidlal. Apa dia istidlal? Maknanya dalil-dalil. Jadi maknanya kalau khabar itu adalah khabar daripada Nabi, maka tak perlu lagi kepada dalil. Karena Nabi itu sendiri adalah ahlul istidlal. Dia itu sendiri adalah dalil Allah. Maka tak perlu lagi dalil-dalil yang lain, melainkan khabar yang tak datang daripada Rasul atau percanggahan di kalangan manusia mengenai satu-satu perkara, maka itu perlukan kepada dalil-dalil. Baik, habis. Jadi dia nak cerita di sini khabar itu ada dua. Ya. Khabar itu ada dua. Yang pertama khabar mutawatir, yang kedua khabar Rasul.
Khabar itu ada dua. Yang pertama khabar yang mutawatir, yang keduanya khabar rasul. Khabar mutawatir ni khabar yang tak boleh nak disanggah lagi dah. Begitu juga khabar rasul, cuma dia jatuh nombor dua. Maka itulah pegangan kita, khabar Quran dan khabar hadis. Di Quran dan hadis tak boleh nak disanggah lagi dah. Itu khabar utama. Maknanya punca hukum yang paling utama Quran dan hadis. Maka punca hukum ada 10 semuanya. Dan mazhab kita Syafi'i ada 10. Cuma yang besarnya ada 4. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya, lagi 6 lagi tu kita akan jumpa dalam kitab usul fiqh. Baik. Wa ammal aqlu fa huwa sababul ilmi aidan wa ma thabata minhu bil badihati fa huwa daruriyun bahwa daruriyun kala ilmi bi anna likulli a'zam min juz'ihi wa ma sabata bihi al-istidlalu fa huwa iktisabi. Dan adapun akal, maka iaitu sebab bagi pengetahuan pula. Dan barang yang sabit daripadanya dengan nyata, maka iaitu dinamakan daruri. Seperti kita mengetahui dengan bahawasanya kullun itu terlebih besar daripada juz'unnya, dan seperti satu itu setengah dua, dan kurang daripada 10. Dan barang yang sabit dengan mengambil dalil, yakni dengan nazar, maka iaitu dinamakan kasbi. Seperti hukumkan alam ini baru, sebab kita melihat ia berubah-ubah, maka tiap-tiap yang berubah itu hukumkan baharu. Baik, apa dia kata? Ini kata ilmu mantik, dia menyangka. Baik, kata dia, dan adapun akal, maka iaitu sebab bagi pengetahuan pula. Pada syarak kita kata akal itu asbab bagi ilmu. Wa ammal aqlu fa huwa sababul ilmi aidan. Akal itu asbab untuk mendapatkan ilmu. Orang gila tak ada akal,
Tak payah ngaji dia. Ngaji pun tak faham, dia pun tak nak ngaji. Ngaji tu apa dia pun tak tahu. Pasal dia gila. Jadi orang yang tak gila, orang siuman, dia ada akal. Maka akal tu punca untuk mendapatkan ilmu. Dan barang yang sabit daripadanya dengan nyata, yang ini barang yang dapat dipaham dengan akal itu dengan terang, maka iaitu dinamakan daruri. Maka kita namakan ilmu yang daruri. Dinamakan daruri, ini dinamakan ilmu yang daruri, ilmu yang mudah dipaham oleh akal. Seperti kita mengetahui dengan bahawasanya kullun itu terlebih besar daripada juz'unnya. Kullun iaitu sekalian, terlebih besar daripada juz'un, yakni cabang-cabang. Kullun itu sekalian, juz'un itu cabang-cabang. Macam kita kata pokok. Sepokok tu, satu pokok, semua pokok tu kita kata kullun. Kullun bagi satu pokok. Kullu syajarah, sekalian pokok tu lebih besar daripada juz'unnya, far'unnya, cabang-cabangnya. Boleh faham tak? Batang pokok lebih besar daripada cabang dia. Boleh faham? Boleh faham? Tak boleh? Tak boleh faham? Sebatang pokok lebih besar daripada cabang. Tak boleh faham? Tak boleh faham, pergi masuk lokal. Jadi mudah faham kan? Mudah faham. Macam kita kata sekalian botol ini lebih besar daripada tudungnya. Betul tak? Boleh faham? Tak boleh? Boleh faham? Siapa boleh faham? Maka sekalian botol ni kita kata kullun, lebih besar daripada tudungnya. Tudung ni cabang dia kita kata juz'un. Maka kullun lebih besar daripada juz'un. Boleh faham Itu kata ilmu yang bangsa daruri, yang tak perlu pada tilik, yang tak perlu pada fikir yang panjang, yang tak perlu kepada huraian yang detail, yang terperinci, yang tak perlu pada dalil. Boleh faham terus bila dengar. Dan juga seperti satu itu setengah dua. Kalau satu setengah daripada dua, kalau dua setengah daripada empat, kalau empat setengah daripada lapan. Boleh faham? Siapa sini tak kerti Q? Dia kira 3, 7, 9, 8. Tak tahu 1, 2, 3, 4, 5. Tak kerti kira ada. Tu kena masuk tadika balik. Jadi kalau orang kata satu tu setengah daripada dua, betul tak? Betul tak? Tak betul? Betul? Tak betul? Susah juga, tak pernah sekolah kebangsaan ni. Satu setengah daripada dua, betul tak? Tak betul? Tadi kata tak betul? Dua setengah daripada empat, betul tak? Senang tak faham? Susah faham Ustaz. Macam mana kata dua setengah daripada empat? Yang saya tahu empat tu 10. Sudah. Betul? 5 setengah daripada 10, betul? Betul? Senang faham tak? Itu namanya ilmu yang bahasa daruri, yang mudah dipaham dengan akal. Baik, habis. Dia nak cerita yang tu, ilmu tu ada dua jenis. Ada akal ni tempat untuk menerima ilmu pengetahuan. Habis.
dan kurang daripada 10. Satu tentu kurang daripada 10. Mana ada orang kata satu banyak daripada 10. Dan barang yang sabit dengan habis titik di situ. Titik di situ habis. Dan barang yang sabit, ini perkara, barang maknanya perkara. Dan barang yang sabit ni perkara yang sungguh. Atau perkara yang benar. Dengan mengambil dalil, ini kalau nak faham dia perlu kepada dalil. Yakni dengan nazar. Apa nazar? Iaitu fikir yang menghalusi, serta perlu kepada petunjuk-petunjuk. Arab panggil dalil. Maka iaitu dinamakan kasbi. Kasbi ni asal mana kasbi ni usaha. Iaitu nak faham ilmu tu kena usaha. Kena usaha mencari dalil, baru boleh faham. Seperti hukumkan alam ini baru. Apa dalil kata, apa bukti kata alam ini baru? Sebab kita melihat ia berubah-ubah. Maka tiap-tiap yang berubah itu hukumkan, yakni dihukumkan baharu. Baik. Jadi ada ilmu yang senang dipaham, maka namanya ilmu yang bangsa daruri. Ada ilmu yang susah dipaham, maka namanya ilmu nazari. Ada ilmu yang mudah dipaham, makanya dinamakan ilmu daruri. Ada ilmu yang susah nak faham, maka namanya ilmu nazari. Faham tu? Ilmu daruri seperti kita kata 2 tolak 1 jawapannya 1. Siapa tak faham? Faham? Tak? 2 tolak 1 jawapannya 1. Faham? Betul? Itu namanya ilmu daruri, ilmu yang mudah dipaham. Ada ilmu yang payah kita nak faham. Kita kata Allah itu satu. Bila kita kata Allah itu satu, Tuhan itu satu, ya, kalau kita ni orang Islam yang lahir-lahir dah memang Islam, memanglah kita dah percaya dah. Tapi kalau orang kafir, kita nak khabar kata Tuhan hanya satu, bukan 3. Seperti orang Kristian, dia kata Tuhan itu 3. Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Faham? Tuhan bapa, God Father. God Father, dia kata. Kalau Tuhan ibu, Mom Father. Dia panggil God Mother. Kalau Tuhan anak, Son of God. Siapa dia? Jesus. Macam mana kita nak tegang kata Tuhan hanya satu, bukan 3? Itu perlu kepada tilik yang panjang. Nabi SAW seru orang Arab jahiliah yang bodoh tu, susah nak faham, 13 tahun. Akhirnya berapa orang saja yang jadi masuk Islam. Arab jahiliah. Nak seru Arab jahiliah. Jahiliah cakap Arab. Tak Melayunya bodoh lah. Betul.
Nabi nak seru Arab jahiliah agar masuk Islam 13 tahun 12 tahun lebih. Nak cerita kata Allah itu satu. Pasal orang kafir masa tu dia ada 360 berhala yang dianggapnya sebagai Tuhan. Tuhan dia kata Tuhan dia ada 360. Masa Nabi berdakwah di Mekah, orang kafir dia buat berhala keliling Mekah, keliling Kaabah tu. Ada 360 buah. Macam mana Nabi nak beritahu dekat orang Arab jahiliah ni kata Tuhan hanya satu. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu Allah itu satu. Dah 400 tahun orang Arab jahiliah duk sembah berhala. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad nak betulkan akidah dia, suruh mengakui Tuhan hanya satu. Itu kata kena bawa dalil yang bangsa, kena bawa ilmu yang bangsa nazar. Itu ilmu yang bangsa nazari. Ilmu yang bangsa nazari yang perlu pada tili. Macam mana kita nak ajar? Kita duduk sini lama nak ajak orang main masjid, main surau, tak main-main. Tak erti dah aku. Macam mana Nabi boleh buat sampai 2/3 dunia masuk Islam zaman Nabi? Itulah kata hebatnya Rasulullah. Betulnya cara dakwah dia. Kita bukan kata nak dakwah orang, diri sendiri pun tak terdakwah. Koman sepana. Jadi saya tak heran kalau orang tak nak ikut pondok kita, orang tak nak main pondok, orang tak nak ikut. Saya tak heran. Pasal apa? Diri sendiri saya apa saya tak kerti nak bawa orang guna. Diri sendiri pun terhegek-hegek. Betul tak? Nak dakwah orang. Macam mana kita nak menyelamatkan orang yang lemah kalau kita sendiri pun dah lemah? Tok Guru saya kata, macam mana kita nak selamatkan orang yang tenggelam kalau kita tak erti berenang? Masalahnya kita sekarang ni bukan kita nak selamatkan orang yang lemas sebab kita tak erti nak berenang. Masalahnya kita ni pun dah lemas ni. Kita sendiri pun dah lemas. Faham tak? Duduk dalam lumpur riba. Nabi kata umatku di akhir zaman sekurang-kurangnya akan terkena debu riba. Umat Nabi Muhammad di akhir zaman, Nabi kata sekurang-kurangnya akan duduk dalam debu riba. Kita bukan debu dah, lumpur lah. Bukan terkena debu dah, duduk dalam lumpur riba lah. Duit kita tu pun dah riba lah. Hari-hari kita duk pegang riba. Dah riba, kita riba pula dia. Faham? Baik, itu maksud kata ilmu yang bangsa daruri, ilmu yang bangsa nazari. Jadi ilmu yang bangsa daruri ini mudah dipaham. Dengar terus boleh faham. Sebab apa? Dia sudah berlaku pada adat. Satu lagi ilmu yang bangsa nazari, yang dinamakan juga ilmu yang bangsa kasbi. Maka ilmu yang bangsa kasbi itu maknanya usaha. Kita nak tahu dia kena usaha, cari. Faham? Kena pergi mengaji, kena cari dalil. Macam tadilah ilmu yang bangsa daruri seperti kita kata 2 tolak 1 1. Ilmu yang bangsa daruri seperti kita kata Allah itu satu. Macam mana nak tunjuk ke orang Allah Ta'ala itu satu? Allah pun tak dapat dilihat.
Nak tunjukkan Allah tu pun tak boleh. Tiba-tiba nak bagi dia yakin benda yang dia tak nampak. Betul? Kalau orang kata 2 tolak 1, senang nak faham. Ambil 2 biji telur, 1 bagi kat mak sabu, tinggal lagi 1. 2 tolak 1, 1. Tapi kalau nak kata Tuhan itu 1, orang Islam pun masih lagi terpinga-pinga. Macam mana kata Tuhan itu 1? Bila kamu kata Tuhan itu 1, maka kamu mesti percaya kepada hukum Allah yang 1. Hukum Tuhan yang Maha Esa. Kamu kata kamu percaya kepada Allah, tapi kamu tidak mahu menghukum dengan hukum Allah. Bagaimana kamu boleh kata kamu percaya kepada Allah? Tentu pun dia pening lah. Tak kira dia tanya boleh. Kena pakai hukum Allah ni boleh ke? Tu kata susah. Ni ilmu kasbi. Benda-benda tu daruri je. Tapi oleh kerana otak tu dah teruk sangat dijajah oleh penjajah, sampai ilmu daruri pun jadi kasbi hari ni. Ilmu yang sepatutnya jadi daruri jadi kasbi dah hari ni. Pasal apa? Teruk sangat otak tu diterjah oleh dasar-dasar penjajah yang membelenggu otak dan pemikiran lebih 60 tahun. Itulah saya nak sebut hukum Allah ni susah. Ya. Susah kita nak sebut. Kita sendiri pun hanyut dan kelemasan. Tunggu masa nak mati kalau tak ditolong Tuhan. Wallahiyazubillah. Ingat syurga ada mudah. Yang kata syurga nak mati dalam iman pun payah. Cuma kita wajib mengaku kita beriman. Siapa tak confident kata dia mukmin, maka dia kafir. Siapa tak confident mengatakan dia muslim, maka dia kafir. Kita mesti confident iman itu wajib, dan aku ini beriman. Namun dalam masa yang pertama, yang dalam masa yang sama, kita kena khawatiri, takut-takut iman kita tak diterima. Yang tu ya. Kita wajib mengaku kita mukmin. Kita wajib mengaku kita beriman. Tapi dalam masa yang sama kita kena takut-takutkan diri kita, takut-takut iman kita tak diterima. Pasal apa? Hari-hari kita buat dosa. Baik. Orang jadi pemerintah, dia kena takut dirinya tu berdosa, dan kena takut mati su'ul khatimah. Pasal apa? Pasal sungguhkah aku ni pemerintah yang adil? Kalau aku adil, masuk syurga tanpa hisab, aku akan mati di bawah, aku akan duduk di bawah naungan arsyillah di padang mahsyar. Tapi sungguhkah aku ini adil? Bila datang masalah ini dalam pemikiran orang-orang soleh, sebab tu mereka tak mahu mengambil tampuk pemerintahan. Mereka tolak. Jadi imam pun tak mau. Mereka tolak, imam tu pun tak mau. Pasal apa? Pasal takutnya mereka tersalah. Bukanlah kitab Riyadhus Shalihin, tambah jadi PM, jadi Perdana Menteri, jadi ketua kerajaan, ketua jabatan, ketua rakyat. Kalau orang yang benar takwa Allah, tak mau dia. Kisah Tuan Husin Kedah ni kita baca semalam, kitab dia Hidayatul Mutafakirin. Tuan Husin Kedah ni sanggup dibuang dari negeri Kedah kerana dia menolak tawaran daripada Sultan untuk menjadi Syekhul Islam Kedah.
Dia ditolak. Dia bukan ditolak, dia dibuang daripada Kedah sebab menolak tawaran sultan daripada menjadi Syekhul Islam Kedah. Nampak? Punya takut dia dengan hukum Allah, tak nak jadi. Kita ke, orang dulu namanya Syekhul Islam. Mana kata orang yang paling besar dalam negeri tu yang memegang tampuk agama. Selepas sultan dia Syekhul Islam. Zaman dulu ada tiap-tiap negara Islam ada Syekhul Islam ni. Macam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari contohnya, baik. Ada riwayat yang mengatakan lain, bukan sebab itu dia dibuang, tapi yang lain tu saya tak mau cerita, takut jadi tohmah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi itu di antara sebab dia dibuang. Ya, kata setengah pendapat. Orang hari ni berebut lah, dah berebut jadi ketua agama sampai mengharamkan orang cakap hukum Islam dalam masjid. Kedua lah watak kat negeri Perak. Siapa mengajar berbaur politik maka akan ditarik tauliah. Dulu lagi dah. Dia ni dulu-dulu lagi, bukan baru. Saya rasa siapa memerintah pun lagu tu. Siapa memerintah pun dia akan keluarkan arahan tu. Pasal apa? Takut nanti ada orang mempengaruhi rakyat menentang pemerintah itu. Kalau dulu BN buat hukum lagu tu. Sekarang PH buat hukum lagu tu. Kalau PN memerintah barangkali gitu ya kok. Sebab dia kena jaga. Maksudlah negara demokrasi. Demokrasi kita. Betul, demokrasi ni dia bukan daripada ajaran Islam. Ya, demokrasi bukan dari Islam. Demokrasi ni adalah ideologi Yahudi dan Nasara. Ideologi Yahudi dan Nasara itu demokrasi. Bukan daripada Islam. Jadi oleh kerana kita duk ikut cara dia, itulah Islam tak akan naik dengan jalan ideologi kafir ni. Jadi bila kita nak naik? Dalam kitab hadis Tirmizi ada diterangkan, selagi tidak datangnya Al-Mahdi Al-Muntazar, hanya ada pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan perjuangan Islam. Mereka berjaya dalam perjuangan walaupun pada kacamata dunia mereka tidak berjaya. Jadi kejayaan di sisi Allah bukanlah memegang tampuk pemerintahan. Kejayaan di sisi Allah bukanlah ramai pengikut yang mengikutnya. Kejayaan di sisi Allah bukanlah orang ikut apa kata-katanya. Tapi kejayaan di sisi Allah ialah orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah walaupun akhirnya dia mati di dalam perjuangan. Itu namanya orang yang mendapat kejayaan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Maka kita kena faham, kita memperjuangkan Islam jangan mengharapkan orang ikut kita. Jadi bila kita harap orang ikut kita, tu makna kita bukan ajak orang pada Allah, kita ajak orang kepada kita. Maka jadilah tipu daya dalam kerja Islam. Jadilah kerja Islam untuk habuan dunia. Buat kerja agama tapi untuk habuan dunia. Ini tanda-tanda nak kiamat. Nabi kata antara tanda nak kiamat, orang buat kerja agama tapi matlamatnya dunia. Buat kerja agama macam agama dia nampak dengan serban cantik dia, dengan kopiah lawanya, dengan jubahnya. Lepas tu buat fatwa-fatwa yang berat sebelah, agak-agak boleh untung buncit perut, yang tu ya wajib kata dia. Yang agak-agak boleh masuk pasir dalam periuk nasi dia, yang tu tak boleh. Ini hak Nabi kata, aku terlebih takut di kalangan kamu akan terbitnya Dajjal sebelum Dajjal yang sebenar. Man huwa ya Rasulullah? Tanya sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Ulama usub. Nabi kata ulama yang jahat. Dalam kitab Al-Fitan fi akhir zaman, hampir-hampir kita tidak mengenal ulama yang jahat di akhir zaman. Hampir-hampir kita tak mengenal. Susah tu maksud dia. Seperti mana disebut juga dalam kitab fiqh, di akhir zaman hampir-hampir tak ada orang yang layak menjadi wali nikah. Bukan saksi nikah, wali nikah yang mudah sikit pada saksi nikah terpun hampir-hampir tak ada. Jadi nikah tak sah pada hakikat. Akhir zaman ni, kita duduk di zaman ni. Saya pernah, saya ada cerita bukan, pernah duduk dalam satu majlis akad nikah. Tok Qadi ni, bukan Tok Qadi, Naib Qadi, dia nak akad nikah ni. Belum akad nikah, boleh sembang bab bola. Nasib baik Malaysia menang lawan Indonesia. Ya Allah, lagu mana tu? Naib Qadi boleh minat bola. Nampak lagu mana ni ustaz-ustaz minat bola? Dia kalau cerita kau tak moden, dia pun turun main bola Cina. Pasal apa? Dalam stadium banyak betina. Aduh, ya. Betul tak? Ustaz hantar WhatsApp lagu Cal-Cal Oh Mere Sati, lagu Hindustan. Dia kata apa? Tak apa, dakwah ke zaman kena lagu tu. Dakwah kau. Tu kata akhir zaman, ya. Dia jadi talbisul haqq bil batil. Dia campur aduk yang hak dengan yang batil. Susah ni zaman ni, susah. Lepas itulah kena uzlah dengan orang-orang yang menjalani jalan-jalan kesufian. Nak cari mana? Akhir zaman ni mana nak cari sufi? Siapa boleh mendakwa dia tu orang sufi? Siapa ajak dakwah? Kita ahli sufi. Ahli kopi lah. Pagi petang kopi. Ahli kopi, ahli kedai kopi. Nak cari mana? Ni dia. Ini saya ngaji dulu dengan almarhum Tok Gua Jomak masa dia ngajar kitab Durrun Nafis. Di akhir zaman orang sufi itu amat tersembunyi. Itu kata Athaillah As-Sakandari pada zaman dia. Zaman ni lagi ya, zaman Athaillah As-Sakandari itu. Zaman lebih kurang tahun 600 ke 700 Hijrah. Kena 1400 ya. Kali ganda kan. Hari ni nak cari mana ahli sufi
Dalam kitab dia kata hendaklah terjun ke bidang sufi. Nak terjun ke mana? Nak cari ahli sufi pun tak ada. Mana ada ahli sufi lagi? Kalau ada pun amat tersembunyi. Kita nak cari mana? Ada orang datang nak ambil tarekat. Saya bukan ahli sufi nak bagi bai'ah tarekat. Entah nak ambil tarekat, kena cari orang sufi yang sungguh-sungguh sufi. Dengan orang tu entah ambil tarekat. Saya bukan ahli. Ana min ghairi ahli. Saya ni bukan ahli di bidang dia. Ramai ada orang datang, bukan tuan saja nak minta tarekat, saya tak bagi. Dah ramai dah saya tak bagi, saya tak mau. Dulu saya diarahkan Tok Bu suruh bagi. Lepas tu saya tak berani. Tak berani sebab menyedari diri bukan ahli dia. Ramai orang tanya, ustaz, bila nak buat majlis, saya tak berani. Sekadar buat haul bolehlah, sekadar buat hari memperingati kewafatan Syekh. Kita sendiri nak jadi Syekh tak boleh, kita pun dah syaitan. Nampak tak? Nak cari mana ahli sufi akhir zaman ni? Kita hidup zaman itu tenang. Ya, kalau ada pun mereka amat tersembunyi, kata Tok Bu saya. Orang sufi dia akhir zaman amat tersembunyi. Ada, bukan tak ada, ada. Tapi amat tersembunyi. Tidak seperti zaman-zaman dulu. Mereka mengaku diri mereka sebab mereka pun ada tanda-tanda zahir, ya, kesolehan mereka. Hari ini nak zahir lagu mana? Sebut kata ya haramkan judi, yang marah tu buat Islam tu. Bukan kata orang kafir. Orang marah kat ustaz tu. Pasal apa ustaz tu suruh haramkan judi? Habis macam mana ni? Tak boleh cakap agama ke zaman ni, orang marah. Pasal apa? Orang yang cakap tu pun, ya, tak sampai darjah sufi. Habis tu orang sufi kan cakap mesti ke orang tak marah. Tak, Nabi-Nabi pun orang marah. Nabi orang marah. Nabi Zakaria bukan hanya dia marah, ditangkap dan digergaji. Nabi Zakaria dia masuk dalam pokok, lepas tu orang gaji dia. Putus. Syahid Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi perkara ini amat sulit untuk dipahami. Cuma wajib kita ni berjuang dengan tak jemu-jemu minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ya, aku nak buat Islam ya Allah ke atas diriku dan kepada keluargaku dan kepada masyarakat. Tapi aku tak mampu nak bawa diri aku sekalipun. Ampunlah dosaku. Kalau aku ni akan terbuat dosa ya Allah, satu ketika nanti matikanlah saja aku daripada aku terbuat dosa itu. Ini saja doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat Nabi minta lagu tu. Apatah lagi di akhir zaman. Yang minta panjang umur kita tak bayar. Yang minta kaya, belum kaya pun dah buat dosa. Hang kaya-kaya lagi banyak hantu kaya. Belum kaya, belum dapat jawatan pun dah lupa dengan Tuhan. Kalau jadi kaya-kaya, ada pula jawatan, dapat pula tiang seri. Gelaran tiang seri. Lagi teruk. Betul. Elok-elok dosa tu segantang, jadi segunung. Baik, kita berhenti setakat tu. Itu sekadar nak guna akal. Akal ni kalau nak bagi jalan, kena takut Allah ni, baru dia berjalan. Kalau kita ni duk belajar susahnya nak dapat, ngapai payahnya nak dapat,
Dia guna akal tu untuk bagi takut dengan Tuhan dulu. Mudah-mudahan Allah buka ilmu-ilmu yang tak dipelajari, apatah lagi yang dipelajari. Ya, mudah-mudahan. Kemudian katanya mas'alatun, ketahui olehmu bahwasanya ilmu itu ada kalanya tasawur, ada kalanya tasdik. Baik, ini dah cerita dah dulu dalam kitab Syarah Matan Jawharatul Tauhid bagi orang-orang yang sudah lama mengikuti kuliah tauhid. Ini ada khatam dah kitab tu. Jadi ini cuma nak ulang kaji dalam kitab Durusami. Durusami ni pun dah khatam dah dulu. Ini round kedua ni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله